Hai semua, selamat datang ke channel Cikgu Pija. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kembali dalam kelas PDPR Bahasa Melayu Tingkatan 4 bersama Cikgu Pija. Baiklah, pada hari ini kamu masih lagi belajar di bawah tema 1, merealisasikan impian, menawan samudera. Pada hari ini, kamu akan belajar aspek tata bahasa. Apakah aspek tata bahasa yang kita akan belajar pada hari ini? Jom kita tengok. Sebelum kita ke topik pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita tengok dulu apakah standard kandungan dan pembelajaran kita pada hari ini. Pada hari ini, kamu akan belajar aspek tata bahasa, standard kandungan, memahami dan menggunakan bentuk kata yang sesuai dalam pelbagai bidang, standard pembelajaran, mengenal pasti dan menggunakan bentuk kata tunggal dan kata majmuk dengan betul mengikut konteks. Kriteria kejayaan pada hari ini ialah apakah yang akan kamu dapat di akhir pembelajaran pada hari ini. Murid berjaya sekiranya murid dapat yang pertama, menyatakan maksud kata tunggal dan kata majmuk. Cikgu akan kongsikan nota dan cikgu akan terangkan apakah maksud kata tunggal dan kata majmuk. Yang kedua ialah murid akan berjaya sekiranya murid dapat menyenaraikan jenis-jenis kata tunggal dan juga kata majmuk. Okey, kita akan tengok ada berapa jenis kata tunggal dan kata majmuk. Dan yang ketiga ialah murid akan berjaya sekiranya murid dapat membina 6 ayat daripada kata tunggal dan kata majmuk dengan betul. Baiklah, topik pembelajaran kita yang pertama pada hari ini ialah kata tunggal. Apakah yang dimaksudkan dengan kata tunggal? Kata tunggal ialah perkataan yang tidak menerima sebarang imbuhan atau mengalami proses pembentukan kata seperti pengimbuhan, pemajmukan atau penggandaan. Dalam erti kata yang lain, maksud kata tunggal ialah, okey, kamu tengok kata tunggal. Tunggal ialah satu. Jadi, kata tunggal ialah satu perkataan yang tidak menerima sebarang imbuhan ataupun pemajmukan. Pemajmukan ni maksudnya penggabungan kata ataupun penggandaan. Kata tunggal ini boleh terdiri daripada satu suku kata, dua suku kata, tiga suku kata atau lebih. Okey, contohnya bah. Okey, satu suku kata. B-A-H, bah. Satu suku kata. Okey, yang kedua U-U, B-I-B. Dua suku kata. Dan yang ketiga B-A, ba, suku kata pertama. H-A, ha, suku kata kedua. S-A, sa, suku kata yang ketiga. Okey, dan sebagainya. Okey, berdasarkan perkataan yang cikgu bagi contoh ni, okey, kamu boleh tengok. Okey, perkataan ni tidak menerima sebarang imbuhan, sama ada imbuhan awalan, akhiran ataupun apitan. Dan perkataan ini juga tidak menerima sebarang proses pemajmukan. Maksudnya gabungan daripada kata lain dan juga tidak menerima sebarang proses penggandaan. Okey, ini adalah kata tunggal. Okey, jom kita tengok ada berapa jenis kata tunggal. Okey, kata tunggal ada 3 jenis, iaitu yang pertama, kata tunggal yang merupakan unit bebas dan dapat berdiri sendiri sebagai satu perkataan yang bermakna. Okey, apa maksudnya? Okey, contoh cikgu bagi. Okey, perkataan gitar. Okey, kalau cikgu sebut gitar, okey, kamu dah boleh bayangkan gitar tu adalah sejenis alat permainan. Dan yang kedua ialah kata tugas. Okey, kata tugas ada
Di bawah kata tugas ada pecahan kata. Contohnya, ada kata pangkal ayat, ada kata nafi, ada kata sendi nama, ada kata hubung dan sebagainya. Kata tugas iaitu unit yang tidak dapat berdiri sendiri tetapi memerlukan sekurang-kurangnya satu unit yang bebas untuk melaksanakan tugas nahunya. Apa yang dimaksudkan dengan nahu? Nahu ialah tata bahasa. Okey, contoh. Okey, kata sendi nama dari, pada, demi, untuk dan juga kata hubung dan. Okey, contohlah cikgu bagi perkataan dan. Okey, kamu tahu ke apa maksud dan? Okey, adakah sejenis nama orang ataupun nama makanan? Okey, kamu tak tahu kan? Jadi, dan ni adalah dia tak boleh berdiri sendiri dan dia memerlukan perkataan yang lain untuk kita faham apakah maksudnya. Okey, yang ketiga ialah kata akronim, iaitu perkataan yang diterbitkan melalui proses penggabungan beberapa perkataan dan membentuk satu perkataan yang utuh. Okey, bentuk-bentuk singkatan ini terdiri daripada satu suku kata ataupun huruf-huruf yang tertentu. Okey, contoh cikgu bagi kumpulan gitar rancak. Okey, dia singkatkan kumpulan gitar rancak tu kepada, okey, dia ambil perkataan yang pertama tu dia ambil suku kata ku, yang kedua dia ambil suku kata gi dan yang ketiga dia ambil suku kata ran. Jadilah ku gi ran. Ataupun dalam erti kata yang lain, kata akronim ni adalah singkatan perkataan. Okey, jom kita tengok kata majmuk, iaitu topik pembelajaran kita yang kedua pada hari ini. Apakah yang dimaksudkan dengan kata majmuk? Okey, bentuk kata majmuk lahir melalui proses pemajmukan, iaitu proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna yang tertentu. Okey, maksudnya dekat sini, kata majmuk ni adalah gabungan dua kata dasar atau lebih dan membawa satu makna yang sama. Okey, walaupun dia ada dua perkataan tapi dia membawa satu makna yang sama. Okey, kata majmuk dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit, iaitu satu makna. Kata majmuk tidak boleh menerima sebarang penyisipan unsur lain, iaitu dia tidak boleh menerima imbuhan dan kata-kata yang lain. Okey, jom kita tengok apakah jenis kata majmuk. Okey, tadi kalau kata tunggal ada 3 jenis. Okey, kata majmuk pun ada 3 jenis. Okey, yang pertama, kata majmuk rangkai kata bebas. Okey, gelaran adalah jenis rangkai kata bebas. Contohnya, Perdana Menteri, Profesor Madya, Ketua Setiausaha Negara, Menteri Besar, Guru Besar dan sebagainya. Okey, contoh lain ialah jalan raya, kapal terbang. Okey, jenis kata majmuk yang kedua ialah istilah khusus. Contohnya, garis pusat, cari gali, kertas kerja atau cara mata pelajaran. Dan jenis yang ketiga ialah kiasan, iaitu peribahasa. Okey, contohnya ringan, tulang, rajin, kaki bangku, orang yang tidak boleh bermain bola sepak, berat mulut, pendiam, makan angin, bercuti, batu api, suka menghasut ataupun suka melaga-lagakan orang lain. Okey, seterusnya ialah 15 kata majmuk yang mantap. Dalam bahasa Melayu ada 15 kata majmuk yang mantap,
iaitu kata majmuk yang dieja rapat. Okey, selain daripada 15 kata majmuk yang mantap ni, semua kata majmuk adalah dieja terpisah. Okey, kamu kena hafal 15 kata majmuk yang telah mantap ini. Dan sebab apa? Sebab 15 kata majmuk yang mantap ni soalan selalu keluar dalam peperiksaan SPM. Okey, dia akan keluar dalam soalan kesalahan ejaan. Okey, kemudian kita akan tengok contoh kesalahan umum penggunaan kata majmuk. Okey, berdasarkan gambar rajah yang cikgu kongsikan di sini, okey, kamu boleh tengok. Okey, kesalahan yang pertama, kenal pasti. Dia eja rapat, tapi salah. Sepatutnya kena eja jarak. Kenapa? Okey, sebab kata majmuk lazimnya dieja terpisah. Dua perkataan dieja terpisah. Okey, kesalahan yang kedua ialah dikemaskinikan. Okey, dia eja jarak tapi salah. Kenapa? Okey, jom kita tengok sebab. Apabila kata majmuk menerima imbuhan apitan, ejaannya perlulah dirapatkan. Dia menerima imbuhan apitan di kan. Okey. Dan kesalahan yang ketiga ialah penguat kuasa. Okey, dia eja rapat. Salah. Kenapa? Sepatutnya kena eja jarak. Okey, jom kita tengok sebab apa. Apabila kata majmuk menerima imbuhan awalan atau akhiran, ejaannya kekal dijarakkan. Okey, sama juga macam contoh kesalahan daya serapan campur adukkan. Perkataan ini menerima imbuhan akhiran. Jadi, perlulah dijarakkan. Okey, kamu kena ingat apabila menerima imbuhan apitan, perlu dirapatkan, dan apabila menerima imbuhan akhiran atau awalan, perlu dijarakkan. Okey, kita tengok contoh kesalahan yang keenam, tanda tangan. Dia eja jarak, tapi sepatutnya kena eja rapat. Sebab apa? Okey, sebab tanda tangan ni adalah salah satu 15 perkataan yang tergolong dalam kata majmuk yang dianggap mantap dan perlulah dieja rapat. Okey, contoh lain ialah dari segi penggandaan kata majmuk. Okey, contoh yang pertama, untuk kata majmuk yang mantap perlulah digandakan sepenuhnya. Contohnya, tanda tangan. Okey, kamu tak boleh letak tanda-tanda tangan. Dia punya yang betul, ayat yang betul ialah tanda tangan, tanda tangan. Dan yang kedua ialah, cikgu bagi contoh kapal terbang. Okey, kamu tak boleh letak kapal terbang, kapal terbang. Sepatutnya dia punya yang betul, perkataan yang betul ialah kapal-kapal terbang. Gandakan perkataan yang pertama. Okey, jom kita tengok tugasan yang perlu kamu buat pada hari ini. Okey, yang pertama, kamu perlu membaca petikan buku teks muka surat 4 dan 5. Kemudian, kamu perlu mengenal pasti 4 kata tunggal dan 2 kata majmuk dalam petikan, dan kamu perlu mencari makna perkataan tersebut. Okey, dekat mana nak cari makna perkataan? Okey, kamu boleh rujuk kamus dewan. Dekat rumah kalau tak ada kamus dewan, okey, kamu boleh rujuk link kamus dewan online. Okey, cikgu ada bagikan link dalam video ni, tapi nanti cikgu akan kongsilah dalam grup WhatsApp kelas. Okey, yang ketiga, kamu perlu membina 6 ayat berdasarkan kata tunggal dan kata majmuk tersebut. Okey, yang kamu cari tadilah dalam petikan buku teks muka surat 4 dan 5. Kemudian, sila hantar tugasan yang telah siap dibuat melalui WhatsApp personal cikgu. Okey, jangan lupa untuk siapkan tugasan cikgu dan hantar melalui WhatsApp cikgu. Okey, tugasan-tugasan yang sebelum ni yang tak siap lagi tu, tolong siapkan dan hantar ke WhatsApp cikgu.
Okey, berdasarkan gambar rajah yang cikgu kongsikan, ini adalah petikan buku teks muka surat 4 dan 5 iaitu syarahan kepentingan sukan air. Okey, ni sama tajuk macam minggu lepas yang kamu belajar, tapi minggu lepas kamu kena baca dan juga buat syarahan. Tapi pada minggu ini, okey, kamu perlu mengenal pasti 4 kata tunggal dan juga 2 kata majmuk, dan kamu perlu cari maksud perkataan yang kamu telah kenal pasti tersebut dan juga membina ayat dalam buku tata bahasa. Okey, bagaimana cara untuk menulis tugasan? Okey, yang pertama, okey, kamu bayangkan ini adalah helaian buku tata bahasa kamu. Okey, di bahagian atas, kiri dan kanan, kamu perlu tulis tarikh dan juga hari pada hari ini, iaitu hari ini hari Rabu, tarikhnya ialah 17 Februari 2021. Okey, indeks kamu. Tema 1, merealisasikan impian aspek tata bahasa dalam kurungan kata tunggal dan kata majmuk. Okey, lepas tu kamu tulis arahan soalan. Okey, berdasarkan petikan dalam buku teks muka surat 4 dan 5, bina ayat bagi menunjukkan kamu faham akan maksud dan penggunaannya. Kamu tidak boleh menambah imbuhan, menukarkan imbuhan atau menjadikan perkataan itu sebagai kata nama khas ataupun peribahasa. Okey. Okey, contoh dalam petikan muka surat 4 dan 5, okey, kamu jumpa kata nama tunggal sukan. Okey, kamu nak buat ayat. Okey, tapi kamu tak tahu macam mana nak buat ayat sukan. Lepas tu, kamu tambah imbuhan ber dekat depan perkataan sukan. Jadi, bersukan kan? Okey, lepas tu kamu buat ayat. Tak boleh. Dia tak boleh tambah imbuhan, tak boleh jadikan dia sebagai kata nama khas ataupun peribahasa. Kalau kamu buat juga, salah, kamu tak akan dapat markah. Okey, macam mana kamu nak tulis dalam buku tata bahasa kamu? Okey, contohnya, tadi perkataan yang kamu jumpa, kata tunggal dia ialah sukan. Okey, kemudian kamu tulislah sukan. Okey, baris yang kedua, kamu perlu menulis maksud perkataan sukan. Dan baris yang ketiga, kamu perlu membina ayat daripada perkataan sukan tersebut. Jangan bina ayat daripada maksud sukan ya. Kamu kena bina ayat daripada perkataan sukan. Okey, kamu tidak perlu menyalin nota kata tunggal dan juga kata majmuk. Tugasan kamu pada hari ini hanyalah membina ayat berdasarkan kata tunggal dan kata majmuk yang kamu telah kenal pasti dalam petikan buku teks muka surat 4 dan 5. Dan bila dah siap, tolong snap gambar dan hantar melalui WhatsApp personal cikgu. Okey, ada soalan? Okey, sekiranya ada soalan ataupun ada perkara yang kamu tidak faham, kamu boleh kemukakan soalan tersebut dalam grup WhatsApp kelas. InsyaAllah, cikgu akan cuba jawab segala pertanyaan kamu dan cikgu cuba bantu kamu sekiranya kamu tidak faham. Okey, tolong ingat perkataan ni. Ilmu tidak mencari kamu tetapi perlu dicari. Oleh itu, kamu perlu belajar. Ilmu itu tidak akan datang bergolek dekat kamu tanpa usaha daripada kamu sendiri. Okey, terima kasih kerana mengikuti kelas kita pada hari ini.
Cikgu harap segala penerangan cikgu memberi manfaat kepada kamu. Jumpa lagi pada minggu depan. Bye. Assalamualaikum.